Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 16, 17, 18, 19 dan 20 yang akan tayang minggu ini. Pejabat yang terletak di tingkat paling atas bangunan metropolitan itu terasa begitu sempit dan membahang. Penghawa dingin yang berfungsi sepenuhnya seolah-olah gagal meredakan bahang suasana di dalam bilik yang menjadi saksi sebuah pengkhianatan terbesar. Haris berdiri dengan nafas tercungap-cungap, menahan gelombang amarah yang meluap dari dasar hatinya. Jari telunjuknya dituding tepat ke wajah Datuk Muzaffar, seorang bapa yang sepatutnya menjadi idola dan pelindung. Namun kini kelihatan begitu asing di matanya. Di sebalik meja kayu mahogani yang mewah, Datuk Muzaffar hanya mampu bersandar lemah di kerusi empuknya, kelihatan kecil di bawah panahan mata anak kandungnya sendiri. Soalan demi soalan yang keluar daripada mulut Haris bukan sekadar pertanyaan. Sebaliknya luahan kekecewaan yang amat mendalam. Haris baru sahaja mengetahui kebenaran yang merentap jiwanya. Punca sebenar wanita yang pernah dicintainya, Sofia, menderita dan menghabiskan usia mudanya di sebalik tirai besi suatu ketika dahulu adalah akibat muslihat keji dan perangkap licik yang dirancang oleh bapanya sendiri. Datuk Muzaffar hanya mampu memandang kosong ke permukaan meja. Riak wajah yang biasanya tegas dan penuh wibawa kini tidak lagi mampu menyembunyikan rasa bersalah yang menggunung, sekaligus menghancurkan sisa-sisa hormat yang masih tersisa dalam diri Haris. Sebelum konfrontasi hebat itu tercetus di ruang pejabat, satu rangkaian peristiwa hitam telah bermula di sudut lain. Harlina yang sentiasa diselubungi kelicikan dan hasad dengki berdiri megah di hadapan Sofia. Senyuman sinis yang terukir di bibirnya melambangkan kemenangan mutlak yang sudah lama dinantikannya. Dengan penuh gaya, Harlina mengangkat telepon bimbitnya lalu menekan skrin peranti itu untuk memainkan sebuah rakaman. Paparan tersebut bukan sekadar audio biasa. Sebaliknya bukti kukuh yang membongkar segala konspirasi masa lalu, mendedahkan nama Datuk Muzaffar sebagai dalang utama di sebalik kes yang telah menghancurkan hidup Sofia. Apabila rahsia yang sekian lama terkubur itu akhirnya terbongkar sepenuhnya, Datuk Muzaffar tertunduk lesu dengan bahu terhinjut-hinjut menahan sebab. Dia cuba merayu dengan suara yang bergetar, mengharapkan walau sebesar zarah kemaafan daripada istrinya itu. Namun, Sofia langsung tidak termakan oleh rayuan itu. Pandangan mata Sofia begitu dingin, hambar dan penuh ketegasan seorang wanita yang jiwanya telah ditempa oleh penderitaan yang tidak terperi sepanjang berada di dalam penjara. Sofia membalas setiap rayuan itu dengan kata-kata yang keras dan penuh ketegasan, tanpa memberi ruang langsung kepada Datuk Muzaffar untuk membela diri. Baginya perkataan maaf yang keluar daripada mulut lelaki itu sudah hilang makna dan tidak lagi bernilai untuk menebus masa lalu yang telah musnah. Melihat kebisuan Datuk Muzaffar dan bukti yang terpampang di telefon bimbit, fikiran Sofia mula melayang jauh, mengimbau kembali memori hitam yang paling ingin dipadamkan daripada lipatan hidupnya. Dia teringat kembali hari paling gelap ketika tubuhnya menggigil mendengar keputusan hakim di dalam Dewan Mahkamah yang suram. Kebenaran yang dibawa oleh Harlina bukan sahaja memusnahkan hubungan antara bapa dan anak, malah membakar api kemarahan dalam diri Haris terhadap istrinya sendiri. Setelah mengetahui kewujudan bukti tersebut, Haris mula mempersoalkan niat sebenar di sebalik tindakan Harlina yang sengaja menayangkan rakaman itu serta kejahatannya pada masa lalu. Haris menjerit melepaskan geram, tidak memahami mengapa wanita yang bergelar istrinya sanggup menggunakan penderitaan dan sejarah hitam Sofia sebagai alat untuk mengugut serta memecah belahkan keluarga mereka. Malah, persahabatan lama yang pernah terjalin antara Harlina dan Sofia seolah-olah langsung tidak memberi kesan kepada hati Harlina yang telah dipenuhi kebencian. Harlina tidak berdiam diri, malah membalas jeritan Haris. Dengan suara yang sama lantang, menegaskan pandangan serongnya terhadap Sofia sebagai bekas banduan yang tidak layak dipercayai. Pertelingkahan yang bermula dengan perang mulut itu akhirnya memuncak menjadi pertikaian fizikal apabila Sofia dan Harlina bertembung di pejabat. Harlina yang tampil mewah dengan pakaian berwarna keemasan meluru ke arah Sofia. Tanpa sempat Sofia mempertahankan diri, satu tamparan kuat hinggap di pipinya sehingga kesunyian suasana di situ digantikan dengan bunyi hentakan yang nyaring. Harlina melepaskan segala kemarahannya,
sambil menuduh Sofia sengaja mencetuskan pergaduhan antaranya dengan Haris. Tanpa berlengah, Sofia membalas tindakan Harlina dengan satu tamparan yang jauh lebih kuat tepat ke wajah wanita itu. Kekuatan tamparan tersebut menyebabkan Harlina terhuyung-hayang ke belakang sambil memegang pipinya dengan riak wajah penuh terkejut. Ketegangan itu tidak terhenti di situ sahaja, malah merebak sehingga melibatkan ahli keluarga lain. Tiara yang sejak awal menyaksikan bagaimana kakaknya terus dihina dan ditindas, akhirnya tidak lagi mampu menahan sabar. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Tiara meluru ke hadapan untuk mempertahankan maruah kakaknya, lalu menyerang Harlina secara membuta tuli. Suasana bertukar menjadi medan pergelutan yang amat memalukan apabila Tiara dan Harlina saling tarik-menarik rambut dan pakaian, melepaskan geram dalam lingkaran kemarahan yang membakar diri. Bimah yang menyaksikan anaknya dan Harlina sedang bergelut, cuba meluru ke tengah-tengah untuk meleraikan kedua-dua wanita itu. Suaranya yang serak kedengaran merayu agar pergaduhan tersebut dihentikan segera demi mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Namun dalam kekecohan yang tidak terkawal itu, tubuh tua Bimah ditolak kuat akibat rempuhan pergelutan mereka sehingga menyebabkan dia tersungkur dan terhantuk pada dinding batu di sudut ruang tersebut. Apabila badai sengketa akhirnya mula reda, yang tinggal hanyalah serpihan hati yang hancur serta hubungan kekeluargaan yang retak seribu. Di sebuah ruang tamu yang sunyi, Datuk Muzaffar duduk di atas sofa bersebelahan Sofia. Suasana antara mereka terasa begitu janggal, dingin dan kaku tanpa sebarang kemesraan yang sepatutnya wujud antara pasangan suami isteri. Lelaki separuh usia itu memandang ke arah Sofia dengan mata yang berkaca-kaca, memikul beban dosa yang amat berat setelah menyedari betapa zalimnya perbuatannya membiarkan Sofia dahulu meringkuk sendirian di dalam sel penjara yang dingin, sedangkan rahsia kini telah dibongkar sepenuhnya oleh menantunya sendiri. Datuk Muzaffar merayu dengan suara yang terketar-ketar, mengharapkan agar Sofia sudi memberikan sedikit kemaafan demi meredakan keresahan jiwanya yang dipenuhi dosa. Namun Sofia tetap berkeras. Dia langsung tidak menoleh memandang suami di sebelahnya itu, sebaliknya hanya melemparkan pandangan kosong ke hadapan. Dengan suara perlahan, namun tajam menghiris hati, Sofia menyatakan bahwa kata maaf yang diucapkan sekarang tidak akan mampu mengubah apa-apa yang telah berlaku. Malah, air mata penyesalan Datuk Muzaffar juga tidak akan mampu mengembalikan masa mudanya yang telah hilang dan disia-siakan di sebalik tirai besi.